Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kehidupan dan kesihatan, dan ianya merupakan nikmat yang besar. Pada hari-hari Allah ujikan kita dengan fitnah COVID-19, yang mana ianya merupakan satu perkara yang perlu kita hadapi dengan cara yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj yang sama, iaitu kita kena bersabar dengan wabak yang kita hadapi, kerana bagi orang yang beriman wabak itu adalah sebagai satu rahmat, ujian yang akan mengangkat darjat seseorang itu ataupun mendapat pahala dengan kesabaran dan redha kita kepada Allah. Adapun bagi orang kafir, ianya merupakan satu bala kepada mereka dan musibah. Ya, oleh kerana itu kita jadikan ia sebagai satu perkara yang boleh kita mendapatkan ganjaran pahala dengan banyaknya. Yakni bagaimana dengan kita menghadapi wabak ini dengan penuh kesabaran dan redha dengan pemberian Allah, sambil kita berusaha untuk menjaganya, mengawalkan diri kita dari terjebak dalam wabak ini, dan banyakkan kita duduk di rumah dan elakkan kita keluar tanpa melengkapkan prasana yang kita diarahkan. Ya, dengan memakai topeng, dengan membawa hand sanitizer dan berbagai perkara yang perlu kita jagalah adat-adat kita, dan kita lebih suka kepada banyakkan duduk di rumah dan banyak mohon kepada Allah dan banyakkan istighfar. Baik, insya-Allah di dalam perbahasan kita pada pelajaran yang lepas, kita membicarakan dalam bab zuhud dan wara', dan kita telah membacakan hadis yang begitu panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang berkaitan dengan suatu perkara yang halal dan suatu perkara yang haram merupakan perkara yang jelas dalam agama. Tidak ada syubhah, yakni tidak ada keraguan dalam penjelasan terang yang halal ataupun yang haram. Kedua-duanya adalah perkara yang Allah telah terangkan secara terperinci. Cuma di tengah-tengah itu ada satu perkara yang dikatakan syubhat, perkara yang meragu-ragukan, perkara yang tidak kepastian, yakni dia adakah halal ataupun haram. Maka suatu perkara yang begitu kedudukannya, kita mengambil satu sikap, sifat, usul di antara perkara yang penting, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan, tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu dan pergilah kepada sesuatu yang tidak ada ragu-ragu. Ya, dengan arti kata lain, perkara yang meragukan kita cuba elakkan. Kalau boleh kita jauhkan. Tetapi perkara yang tidak menjadi ragu kepada kita, dah jelas halal dan jelas haram, maka kita ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Okey. Jadi perkara ini adalah perkara yang penting, ya. Perkara yang penting kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang perkara syubhat ini adalah seperti seorang pengembala kambing, ya. Dimisalkan sebagai pengembala kambing yang mengembala di tepi pagar ataupun sepadan sebuah negara, sebuah tempat. Okey. Perumpamaan itu jelas apabila Rasulullah memberikan perumpamaan seperti kambing. Hawa nafsu kita ni seperti binatang. Dia kalau tidak ditonton, maka dia akan mengikut kepada kejahatan. Jadi ia perlu dituntun, dibimbing supaya hawa nafsu kita ini tidak masuk kepada tempat yang tidak dibenarkan. Oleh kerana itu, kambing, apabila tuan-tuan dan perempuan mungkin tidak ada pengalaman dalam mengembala kambing, menjaga kambing, kan? Tapi alhamdulillah, saya pertama anak orang kampung dan pernah duduk dalam melibatkan diri selepas SPM, masuk sama dengan kawan-kawan, jom kita tengok jaga kambing kejap. Ya, saya jaga. Hanya 3 hari mampu. 3 ke 4 hari je. Pasal apa? Tidak semudah itu menjaga kambing. Ya.
Alhamdulillah hidup sebagai seorang kampung, kita pernah buat ladang, buat sawah, ya, sawah padi, duduk dalam sungai itu, dalam tali air itu, tangkap ikan, cara orang kampung betul, alhamdulillah. Dan waktu lepas SPM, saya cuba jaga kambing. Ya, nak ikut kawan-kawan, jom kita jaga kambing, jaga. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pertama jaga kambing di kawasan, ya, kalau kawasan itu kawasan lapang atau kawasan tanah reserve kerajaan yang kosong, yang tidak ada tanaman-tanaman lain, tak apa. Tapi ini kita jaga kambing di kawasan Pelkra, Pelkra, di mana di sana ada ladang getah. Bayangkan, kita bukan orang yang alah kena tu lantaklah getah tu, dia orang yang memotong getah tu, dia ada pot dia tu, dan susu masuk dalam tu kan. Jadi kita cuba nak mengelakkan kambing tu langgar pot tu dan terbalik, kesian orang yang mempunyai barang, kesian. Kita bukan jenis yang ala lantak lah, itu bukan urusan kita, tak. Oleh kerana tu, saya menjaga kambing tu, ya, subhanallah kan. Kita jaga belah sini, dia lari belah sana. Jaga belah sana, dia lari belah sana. Memang 2-3 orang diperlukan. Waktu tu tak ada pengalaman. Ya, kita jaga kawah tu, dia pergi ke sana. Lepas tu kita kejar ke arah sana. Kenapa kita takut dia jalan jauh-jauh sampai sesat ke pendalaman. Jadi sementara pergi halau ke sana, halau ke sini, jaga sini, sana, dia langgarnya pot, ya, pot getah tu, orang punya. Jadi rasa berat sangat-sangat bagi kita. Alamak, bila dah terkena tu, maka kita bertanggungjawab rasanya. Saya tulis dekat note kat situ, minta maaf, saya gini-gini yang menjaga kambing ni, kambing dah langgar. Lepas tu saya letak note RM1 ke RM2, saya tak ingat lah. Tapi saya letak kat situ. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, tak semudah itu rupanya jaga kambing. Kita ingat senang je. Ya, senang macam makan kambing. Tak, jaga kambing tidak sesenang makan kambing. Makan kambing alhamdulillah senang. Ya, kena masak sedap pula kuzi kambing, masya-Allah. Selera kita bertambah. Tetapi menjaga kambing, subhanallah, tidak semudah yang dijangkakan. Oleh kerana itu para nabi diutuskan dengan permulaan muqaddimah mereka menjaga kambing rupanya. Ya, Rasulullah mengingatkan bahawa semua para nabi diutuskan permulaannya menjaga kambing. Ya, untuk memahami karenah-karenah, ya, kambing ni tidak semudah yang disangkakan. Kena pula kambing kampung kita. Ya, kambing-kambing Arab, kambing-kambing di negeri-negeri luar, Pakistan, nampak jinak. Tetapi kambing kita ni, orang kata kambing kampung, yang baunya sendiri, hamis dia tu kuat. Lepas tu jenis liar, tidak semudah itu. Tuan-tuan dan perempuan, tak semudah itu. Oleh kerana tu, bila kejadian tu, dan saya dah belajar sedikit, memang susah. Nak menjaga kambing kerana memang susah. Tidak semudah yang disangkakan. Oleh kerana tu, kita menghormati semua bidang masing-masing. Kebolehan masing-masing. Orang yang jaga kambing, dia pandai, mahir dalam bab kambing. Orang yang berurusan dengan ikan, mahir dalam bab urusan dengan ikan. Orang yang mahir dalam pertanian, pandai. Oleh kerana itu, kita tidak boleh merendahkan mereka-mereka ini. Mereka berfungsi dalam ciri fardu kifayah untuk menegakkan khalifah di muka bumi. Oleh kerana itu, jangan kita menghina orang yang buang sampah tu. Ya, sampai kita buang begitu, suruh dia sapu. Jangan, ittaqillah. Takut kepada Allah. Kita buang sampah tu betul-betul dalam tong sampah tu. Kenapa? Kerana mereka hanya menjalankan kewajipan fardu kifayah. Kan pernah satu sekali mogok berlaku, ya, sampah berderet di tepi jalan, ya, tempat pembuangan sampah yang besar tu. Ini disebabkan, ya, perkara ini kita kena bekerja sama dan menghormati antara satu sama lain. Cuma Allah bagikan darajat orang yang tinggi itu lain kedudukannya. Kan Allah kata yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat seorang darajat kamu tu, orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu dengan darajat yang berbeza-beza. Ya, darajat yang tinggi. Mereka ada ilmu, dapat darajat yang tinggi. Tetapi dari sudut ganjaran pahala, ya, siapa saja yang berada di dalam bidang fardu kifayah, fardu ain wajib. Fardu kifayah, dia akan memiliki, jika dia bersungguh-sungguh, ganjaran pahalanya besar. Tidak dinafikan. Macam saya fardu ain, ya, alhamdulillah selesai. Dan hanya dalam bab-bab yang begini merupakan fardu kifayah untuk menjaga agama. Tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang masing-masing. Siapa yang pernah menjadi engineer,
doktor, guru, apa lagi? Ya, bidang-bidang masing-masing, insya-Allah mudah-mudahan Allah terima amalan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah letakkan ia sebagai satu simpanan pahala yang besar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi pengembala ni dia akan diarahkan mengembala kambing jauh daripada sempadan sebuah tempat. Ya, sempadan adalah satu garisan yang tidak boleh ditempuhi, dilalui melainkan dengan syarat-syaratnya. Dan dimisalkan sempadan ini adalah sempadan diraja. Maka tidak boleh sepadan negeri kita pun ya penjagaannya begitu ketat, ada yang dibuat pagar, ada yang dikawal oleh tentera, ya, yang mana siapa yang melaluinya boleh ditangkap dan boleh ditembak. Itu kedudukan sepadan. Oleh kerana itu Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang hadis itu, kedudukan sepadan ini ya, bila kita mengembala kambing dia tidak faham arti sepadan. Sebut je binatang, dia tidak akan faham. Oleh kerana itu, binatang bukan ditaklifkan. Ya, binatang tidak ditaklifkan, maksudnya hukum hakam Islam. Kalau dia makan di kawasan orang pun, dia tak berdosa. Kita yang berdosa. Okay. Baik. Jadi oleh kerana itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, ya, sebagaimana pengembala yang mengembala di kawasan larangan, sangat mungkin ternakannya akan memakan rumput di kawasan tersebut. Ya, tak mustahil. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, semua kita ni ada sepadan-sepadan yang ditetapkan. Ya, kalau orang tu kita langgar sepadan ataupun ketetapan itu, maka jangan salah sesiapa. Misalan SOP telah ditetapkan, kita langgar, kena saman. Jangan salahkan pihak kerajaan, salah diri kita. Itu kaedah dia. Dah diterangkan, ditetapkan, tiba-tiba kita langgar juga. Itu menunjukkan kita ni keras kepala. Bukan disebabkan kesalahan kerajaan. Ya, kita kena faham elok-elok kaedah-kaedah ini semua. Apabila ditetapkan traffic light begitu, kita langgar, kena saman. Jangan salahkan traffic light. Itulah traffic light yang ditetapkan untuk diikuti. Letakkan tempat parking. Parking elok-elok, ya. Lepas tu kalau kita parking tepi jalan, kena saman, kena langgar. Bukan salah orang yang langgar, bukan salah orang yang menyaman. Kita yang salah. Oleh kerana itu, sepadan satu perkara amat penting. Ikut dan akur dalam satu perkara amat penting. Untuk menjaga keamanan kerajaan, negara amat penting mengikut peraturan dan arahan. Bagi mereka yang memahaminya. Ya, kita kadang-kadang mempelajari Quran dan Sunnah, kita tidak pelajari adab-adab kita dengan pemerintah. Akhirnya kita langgar dan akhirnya sebenarnya kita yang bersalah, kita yang berdosa. Memang tidak akan puas hati dalam diri kita. Semua manusia tidak akan puas hati. Tetapi peraturan dan arahan itu adalah untuk kebaikan. Okey, ikut jelah. Ya, sabar jelah. Sabar. Baik. Jadi seperti seorang pengembala yang mengembala kambing di sempadan. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ini boleh difahami secara langsung atau secara tidak langsung. Siapa yang berada di sempadan, jangan main-main. Itu kaedah dia. Ya, maka lebih baik jauhkan, selamatkan diri kita. Kena pula kalau kita tengok dalam isu macam Palestin kan, sepadan-sepadan yang menjadi isu yang kontroversi, walaupun negara itu milik negara Arab, negara Islam, ya, rakyat Palestin, tapi Yahudi dia kemain jahatnya, dia tetapkan sepadan. Ya, nampak tak? Orang yang jahat itu pun tetapkan sepadan supaya kita tidak, orang yang beriman tidak boleh masuk kawasan tu. Masuk aja tauhid kena. Itu dia. Jadi sepadan-sepadan ni amat penting. Dalam bab Islam, ianya adalah batas yang disebutkan batas iman dan kufur. Kena jaga. Batas halal dan haram. Kena jaga. Batasan ini merupakan satu perpisahan antara perkara yang betul dengan perkara yang tak betul. Kita ada kaedah-kaedah kita yang mana kaedah yang Islam telah tetapkan. Ya. Oleh kerana itu, dalam bab ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita seperti seorang yang mengembala di tepi sempadan, ya, tak mustahil kambing itu akan masuk ke kawasan larangan. Begitu juga apabila kita berada dalam melakukan amalan-amalan ini, dia ada satu sepadan yang dikatakan syubhah, maka jangan masuk. Bagi orang yang bertakwa, dia tidak akan masuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan suatu perkara yang menjadi syubhah, ragu-ragu kepada kita,
dan pergi kepada perkara yang tidak menjadi ragu-ragu kepada kita. Okey. Baik, di sini lalu dikatakan wa inna likulli malakin hima ala wa inna himallahi maharimuhu. Sesungguhnya setiap setiap raja mempunyai area kawasan larangan. Ya. Kawasan larangan, ingatlah, kawasan larangan Allah itu perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Okey. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itulah kawasan larangan. Yang ini perkara yang diharamkan dah masuk kawasan larangan, maka diarahkan jangan pergi ke kawasan sebelum sampai kawasan larangan. Oleh kerana itu bila kita melihat balik bagaimana Allah mengajar kita supaya berhadapan dengan perkara-perkara tersebut seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nur. Cuba buka surah An-Nur. Allah berfirman, okey, surah An-Nur, surah yang ke 24 juzuk 18. Okey. Ayat yang pertama kita nak bicarakan di sini ayat yang ke-21, muka surat 352. Jumpa ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah. Ayat yang besar, yang azim, ya, yang menceritakan kepada kita, pertama, ya, kita ini tidak akan lekang daripada godaan syaitan. Seperti mana syaitan telah berjanji dengan Allah, iblis telah berjanji dengan Allah, dia akan menyerang anak Adam dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu perjanjian dia. Sampai bila? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Itu perjanjian dia. Ya, baik. Kemudian, yang kedua, Allah menceritakan di sini, jika kita orang yang beriman, maka sambut seruan Allah. Apa Allah katakan? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia? Kita angkat tangan, sami'na. Ya Allah, kami mendengar sekarang ni. Engkau memanggil kami. Apa dia? Arahan dia. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikut step-step ataupun langkah-langkah syaitan. Okay? Syaitan nak menyuruhkan kita melakukan dosa, dia step-step, satu persatu. Dia tak terus kepada perkara haram. Tak, itu bukan kaedah syaitan. Kena faham, tipu daya. Talbis iblis, tipu daya syaitan. Dia nak suruh buat perkara yang haram, dia tidak akan terus direct. Pergilah terjun dalam api itu, dia tak akan suruh.
Tetapi step itu yang amat penting untuk kita hadapi. Kerana step itulah yang jadi benda ni syubhah yang boleh menyebabkan kita kepada perkara yang haram. Ya. Nanti kita akan tengok bagaimana step yang dikatakan itu. Khutuat, perancangan dia. Dia pun ada perancangan dia nak menyesatkan anak Adam. Tidak semudah itu. Ya. Kadang-kadang kita ni, kiri dan kanan, syaitan manusia pun ada, syaitan yang di sebalik itu pun ada. Dan Allah jadikan mata, telinga, pendengaran kita dan mata yang melihat ini sebagai ujian di antara ujian yang paling berat. Oleh kerana itu berhati-hati. Apa Allah katakan syaitan punya step tu ke mana? Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji lagi mungkar. Itu dia. Dia nak suruh kita masuk perbuatan keji lagi mungkar. Dia tidak ada perbuatan yang baik melainkan di sebaliknya ada perbuatan yang jahat. Itu kaedah syaitan. Ya. Kaedah syaitan, kita nampak dia dah tak boleh dah bagi kita perkara yang jahat, dia akan datangkan perkara yang baik supaya kita jadi jahat. Satu perkara yang agak pelik, didatangkan benda yang baik supaya kita jadi jahat. Dah dibuat perkara jahat, tak boleh, dia nampak kita ni kuat, baik, tinggi imannya, lalu dia datang dalam bentuk kuat imannya. Dia datang dalam bentuk amalan soleh misalnya. Lepas tu dia masukkan riak. Amalan soleh baik, memberi hadiah, memberikan bersedekah, perkara yang baik, tapi dia datangkan riak, tunjukkan. Nampak tak? Amalan sedekah tu baik, dia sembunyikan. Memang terbaik. Tetapi dia datangkan ujub pula. Dia nak batalkan juga amalan. Nampak baik tetapi hakikatnya berbahaya. Oleh kerana tu syaitan step dia lain, bukan terus-terus jahat ataupun kita nampak jahat ni jerat ni. Tak. Kadang-kadang kita tak nampak ianya merupakan jerat. Oleh kerana tu benda-benda yang begini merupakan tipu daya. Ini dinamakan tipu daya syaitan. Dihiasi dengan keindahan dan kecantikan. Oleh kerana itu orang-orang yang mensyirikkan kepada Allah dalam bentuk penyembahan-penyembahan itu bermula dengan tipu daya. Nampak cantik. Orang yang menyembah tok guru mereka. Orang yang menyembah di dalam kubur yang menjadikan perantaraan kononnya orang yang dalam kubur itu wali boleh menyampaikan doa kepada Allah. Dihiasi dengan kalimah-kalimah wali. Begitu juga permulaan penyembah-penyembah berhala. Di zaman Nabi Nuh bermula dengan keadaan yang alim ulama itu diangkat dengan cara yang tak betul. Dihiasi dengan kecantikan yang begitu. Tapi akhirnya kesudahan menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Okay? Jadi dalam ayat ini dia tidak menyuruh melainkan kejahatan dan kemungkaran. Nampak baik, jahat. Hakikatnya keinginan dia adalah jahat. Seperti mana yang Khawarij buat. Ya, konon-konon mari kita berhukum dengan hukum Allah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali. Kalimatul haq, betul apa yang dia katakan. Wa muraduhu batil. Tapi hakikatnya ada udang sebalik batu. Inilah ya, tipu daya syaitan. Nampaknya cantik tetapi di sebaliknya ada perancangan dia, konspirasi untuk menghancurkan ummah, menghancurkan orang Islam. Okey, kita tengok lagi. Lalu Allah mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. Sekiranya tidaklah kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca ayat ni, kita teringat dosa-dosa kita. Sebenarnya, ya, Allah kalau tidak adalah rahmat Allah, tak ada siapa yang bersih dalam dunia ini. Itu maksud ayat ini. Kalau tidak adalah disebabkan Allah sayangkan kita, Allah nak bagi petunjuk kepada kita, cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir zaman jahiliah ataupun zaman kekurangan kita dahulu. Zaman kita tak faham Quran dan Sunnah. Zaman waktu pun kita dah faham agama tetapi agama yang bukan Al-Quran dan Sunnah.
Kalaulah tidak rahmat Allah, kalaulah tidak petunjuk Allah, kita tak ke mana kita. Waktu kita di luar negeri, waktu kita di zaman belajar dahulu, banyak perkara maksiat yang kita lakukan. Dah habis kerja dengan keuangan yang banyak, mewah, kita buat maksiat juga. Sehingga pada hari tua Allah bagi petunjuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai hari tua Allah tidak bagi petunjuk. Tetapi berapa ramai yang mati sebelum sampai petunjuk itu? La haula wala quwwata illa billah. Lalu Allah mengatakan, kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan rahmatnya pada kamu sekalian, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita bersyukur kepada Allah kerana apa? Dia telah membersihkan kita dan masukkan kita ke dalam orang yang dibersihkan. Okey, baik. Jadi khutuwati syaitan ini kalau kita tengok, cuba buka di dalam muka surat sebelah ayat yang ke-30. Bagaimana yang kita mengatakan khutuwati syaitan? Syaitan takkan suruh kita melakukan maksiat secara direct, tak. Ya. Tak, dia tak akan menyuruh kita membuat jahat secara terus, tak. Dia akan step. Ya. Misalnya seorang itu, ya, anak-anak kita dia mula nak naik motor. Dia jeling-jeling kita nak naik motor, kita bagi mula kat kawasan ni. Lepas tu dia cuba keluar sikit, dia tengok kita marah ke tidak. Lepas tu dia keluar jauh sikit. Begitulah syaitan. Bermula daripada sikit, sikit, sikit. Ni dia. Ayat yang Allah turunkan dalam ayat yang ke-30. Allah menceritakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Okay, lihat ya. Katakanlah kepada lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Okey? Nampak tak? Kenapa Allah meletakkan pandangan mata dengan kemaluan? Yahfazuna li furujihim, ya. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tundukkan pandangan mata dan jaga kehormatan diri, kemaluan, yakni mengisyaratkan bermula dari pandangan mata akan bertemu dengan zina. Simple je Allah buatkan. Zina itu satu benda yang kabair, dosa besar. Pandangan mata itu, ya, kalau tak sengaja tak menjadi masalah, kalau sengaja dia termasuk dalam dosa-dosa. Yang dikategorikan dosa kecil ada, kalau sampai kemuncak dosa besar pun ada, ya, mengikut keadaan. Tetapi kemuncak akhir daripada perbuatan mata itu, ya, adalah berzina. Nauzubillah. Syaitan bermula dengan pandangan mata. Itu pasal Rasulullah SAW mengarahkan pada Ali, tunduk pandangan mata. Jika tertengok misalan, itu tak sengaja, dimaafkan. Tetapi selepas itu, 2 kali tengok, dah kira sengaja. Di situlah mula khutuwati syaitan. Ada kita dengar, ya, orang buta tu melakukan zina. Tak ada. Melainkan dibuat dengan paksa ataupun di orang yang ajar dia. Tak, mereka tak tahu apa itu. Ya, mereka tak tahu. Nak buat eksperimen, tengok kucing ke apa ke binatang-binatang yang buta. Apa yang mereka tahu? Tak tahu. Walaupun naluri itu ada, tapi mereka tak tahu. Tetapi disebabkan pandangan mata, kita tengok seorang tu, Masya Allah, comelnya, ataupun handsome ke, ya. Lepas tu kita tengok pula dengan na'udzubillah min zalik, perkara-perkara yang muncul dalam gadget-gadget. Lepas tu kita tengok dalam buku-buku, lalu kita berbagai-bagai perkara yang berlaku yang menyebabkan dari pandangan mata itu datang syahwat, nafsu syahwat, maka datangnya zina. Lalu Allah mengatakan begini kepada kaum lelaki ayat ini yang pertama. Untuk ambil perhatian, tunduk pandangan mata. Kerana itu Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, lelaki yang beriman, hendaklah dia menundukkan pandangan mata.
Tu pasal kadang-kadang kita nampak kalau kita bergaul dengan orang lelaki yang begini, kita akan nampak bila dia bersembang dengan orang perempuan, dia tak tengok muka orang perempuan. Dia tunduk aja. Ya, Masya-Allah. Dia jalan pun tunduk aja. Masya-Allah. Tapi betul ke kalau jalan tunduk? Ya, jalan tunduk pun melanggar tiang telefon. Ya, tiang elektrik. Mana ya? Itu bukan warak. Itu tak reti. Ya, tak dapat nak beza warak dengan tak. Naik kereta tiba-tiba tengok Minah tu bawa motor. Ya, dengan pakaian dia, seluar jin apa semua. Alamak, tak boleh aku nak warak, tunduk. Sudahnya Minah tu habis kena langgar. Ya, itu bukan warak. Tapi ialah mengelakkan pandangan yang terusan. Pasal jadi fitnah kepada kaum lelaki. Misalnya dia nak tengok berita kan. Ya, nak tengok berita dalam TV. Bila tengok berita, mana ada pembaca berita tu lelaki seorang. Kadang-kadang perempuan. Comel pula tu. Dah jadi fitnah. Ya, kira warak, tunduk dengar je. Okey. Tak boleh. Tapi bagi orang yang ada keimanan, itu yang dia tidak berminat. Ya. Buka pula radio. Suara perempuan pun kadang-kadang menjadi fitnah. Yang menjadi perbahasan adakah suara perempuan itu aurat ataupun tidak. Ya. Tetapi kalau dia bercakap tu kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah juga. Ustaz, amboi. Ustaz dengar mendayu-dayu pula lagu dia. Ustaz, amboi, lagi panjang. Ma'arif li sukun. Oleh kerana itu dalam bab ini, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menegur ummahatul mukminin, ya, supaya jaga suara mereka. Ya, supaya tidak menimbulkan fitnah bagi kaum lelaki. Taklah pula ustaz, amboi garangnya. Ustaz mencabut lari, tak ada nak tanya soal. Biasa, buat biasa tapi tidak mendayu-dayu. Kan orang Melayu kita ni suka mendayu-dayu, melagu-lagu. Ya. Assalamualaikum. Dia ada irama dia. Assalamualaikum. Kalau orang Arab, Assalamualaikum. Simple je. Tapi dia, Assalamualaikum. Lagi mendayu. Ustaz. Lagi. Abang. Lagi. Oleh kerana itu, ujian. Bagi kita ujian. Ya, bagi kita ujian. Kadang-kadang suara perempuan pun dia ada lunak, merdu. Saya pun tak tahu ini istilah-istilah orang yang sebut bila ada seorang penyanyi tu. Ustaz tahu tak? Suara dia ni ada lemak. Dah. Macam mana suara dia lemak? Kita pun tak tahu. Ya, dia kata ada lemak. Kalau kita dengar balik, memang ada lemak. Orang itu orang-orang yang pandai bab-bab suara lah. Yang senang cerita. Bagi kita, suara tu macam ada lemak sampai belacan ke apa ke. Wallahualam. Ya, tapi yang penting, jaga batas kita. Okey. Baik. Jadi, ayat yang kedua pula kita tengok bawah tu. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. Okey, kita berhenti kat situ dulu, kita terjemahkan. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Siapa? Ibu-ibu. Di belah sana. Anak-anak ustaz, isteri-isteri ustaz, ambil perhatian. Katakan kepada wanita-wanita beriman, jika kita beriman. Kalau tak beriman, tinggalkan. Allah tak perlukan orang yang begini. Dan syurga bukan untuk dia. Oleh kerana itu, kita orang yang beriman, sambut. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Okay? Ayat yang sama juga ditujukan kepada lelaki dan juga kepada perempuan. Jaga pandangan. Khutuwati syaitan ni, ya, syaitan nak masuk tu, dia bermula dengan pandangan. Baru berlakunya zina. Tundukkan pandangan. Lelaki dan perempuan Allah jadikan memang ada nafsu syahwat. Dalam konsep, kalau perempuan dia tengok lelaki, hui, ada six pack, misalnya. Hui, handsome. Ya, dia boleh beza tu. Macam mana Tom Cruise, macam mana Brad Pitt, macam mana Ustaz Fadil lah. Ustaz Fadil tak ada apa-apa. Dia beza tu. Ya. Dia boleh beza. Itu menunjukkan dia dah tahu pandangan.
Itu pasal ada syarat-syarat budak-budak. Dalam surah ni, surah An-Nur ini banyak satu panduan hukum hakam berkaitan pergaulan keluarga luar, bagaimana kedudukan. Budak-budak kecil itu ada had umur dia yang boleh masuk ke kawasan perempuan. Ya. Umur tu maksudnya umur walaupun dia tak balik, bukan boleh dia masuk sesuka hati kawasan perempuan, tak. Dia ada had dia. Dia pandai masuk, lepas tu dia pandai rakam pula video. Berbahaya tu. Dia pandai masuk, lepas tu dia cerita, oh perempuan tu begini, rambut dia ikal, rambut dia panjang macam langsui. Misalnya dia terangkan, berbahaya. Maka budak-budak yang dah begitu, kalau dia masuk kena tutup aurat. Tak boleh nak buka sesuka hati. Ya, kerana dia dah boleh menceritakan sifat-sifat wanita yang ada di dalam tu. Sedangkan dia dalam usia yang kecil. Dia bukan semua boleh. Ya, ada syarat-syaratnya. Semua disebutkan dalam surah An-Nur. Okey? Jadi, wanita pun diarahkan menunduk pandangan dan jaga kehormatannya. Kenapa? Dari pandangan mata, bab kata orang, dari pandangan mata yang mempunyai kuasa, maksudnya fitnah, syaitan. Okey. Lalu, hendaklah pelihara kehormatan dia. Kemudian, zalika azka lahum, mana dia? Okey. Jaga kehormatannya ditambahkan. Kerana perempuan ni dia lain sedikit daripada lelaki. Lelaki ni, dia walaupun macam mana, kalau dia smart ke tak smart ke, dia pakai cantik ke, tak berapa ada daya tarikan sangat. Ya, tak adalah berapa seperti mana wanita mempunyai daya tarikan. Dia lelaki pakai smart, punya smartnya, alah, tak berapa menarik sangat. Kadang-kadang dia pakai smart, tiba-tiba seorang mat tu dia buka baju nampak six pack, jadi pandangan orang. Ui, lagi hebat, kan? Dia tak berapa, orang lelaki ni tak berapa nak diminat kecuali Nabi Yusuf AS. Ya. Lalu Allah mengatakan kepada wanita-wanita, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Okey. Janganlah dia menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa dia nampak darinya. Dia tak boleh. Ya, nak tunjuk omboi subang dia mak badak besarnya. Dia tak boleh tunjuk apa yang dia ada di dalam sebalik daripada bahagian aurat dia tu. Oleh kerana itu menjadi perbahasan, okey, bahagian muka ni, aurat perempuan ni muka, ya. Muka ni daripada hujung mana? Hujung anak rambut, orang kata. Saya hujung anak rambut saya dah naik ke atas dah. Aduh. Okey. Okey, hujung anak rambut. Hujung anak rambut ni tarik sampai ke sini telinga tu, sampai ke jagu ni. Okey, yang menjadi perbahasan juga bahagian ni. Okey. Itu dia wajah yang dikatakan wajah. Dan pergelangan tangan perempuan, ya. Itu dia. Itu aurat perempuan di kawasan luar. Dan ditambahkan siapa yang tak bernikah, sekarang banyak dah bernikah, paling kurang pakai mask tu. Dia tak menjadi masalah. Okey. Tidak boleh ditunjukkan apa yang ada dirahsiakan dalam tubuh badan kamu, melainkan ya apa yang nampak pada kamu. Kalau kita ada ada tindik kat sini kan, sikit tu, ya, ataupun kat sini kan macam lembu tu kan. Okey. Itu je lah. Dia tidak boleh pula nak menghiaskan, masya-Allah, dia punya apa ni, apa nama ni, kening, ya. Pergi dia tarik, Allah panjangnya, tarik, tak boleh. Tak boleh cabut-cabut kening ni, haram. Dia kena jaga pula, ada perbatasan dia. Aurat muka tu, bab muka tu ada hukum hakam makeup. Dah ada hukum hakam dia. Saya buat buku tak habis-habis tentang makeup. Tentang makeup yang tercela, yang dimurkai oleh Allah. Ada hukum hakam. Ni rambut, bulu kening ni. Ini hak saya. Ya, hak awak, tapi hak Allah yang menjadikan. Maka kena jaga. Dia bukan boleh sesuka hati kita pergi cabut, trimkan, nak kecil, nak cukur. Allah tercukur semua. Bila tercukur semua, mula ambil celak, sapu balik, hitamkan. Mula-mula pergi cukur, lepas tu pergi sapu balik. Tak boleh. Ya. Wallahu alam. Yang penting itu ada hadis yang melarang. Ya, terlaknat
Dilaknati orang yang mencabut bulu kening. Okey. Baik. Kemudian dan okey, di antara perkara yang menjadi isu ya berkaitan dengan inai. Ya, inai yang dipakai pada perempuan bukan lelaki ya, lelaki tidak dibenarkan memakai inai melainkan pada uban dia, janggut dia yang beruban ataupun pada tapak kaki untuk sebagai ubat. Adapun dia pakai ya inai, misalnya setengah orang kahwin ya, pakai 2, pakai 3, itu bagi kaum lelaki adalah menyerupai wanita kerana wanita sahaja yang memakai inai pada tangan. Okey. Dan perbahasannya sekarang inai yang pakai tu tak apa lagi ya. Tetapi yang orang kata mendi itu kan, mendi. Okey, yang berhias-hias. So, ada yang mengatakan seperti tattoo. Dan saya tidak nampak perkara itu tattoo kerana ia perhiasan yang dipakai. Cuma yang menjadi isu bagi wanita-wanita itu bila dia pakai itu ia merupakan perhiasan. Kenapa saya duduk di Arab Saudi 2 tahun di mana? Di Pakistan selama hampir 10 tahun tu, ya kita tak pernah dengar bahas ulama membahaskan itu sebagai tattoo, tak. Tetapi yang dibahaskan ialah ia adalah perhiasan yang boleh ditonjolkan kepada perempuan, kepada khalayak ramai ataupun kepada perempuan dan orang lelaki saja. Itu je. Saya teringat satu tempat di Mina Bazar. Ya, Mina Bazar ni orang perempuan je boleh masuk. Saya nak masuk, tak boleh. Awak lelaki. Tengok-tengok peniaga pun ada lelaki. Haru betul mereka ni. Nak larang-larang lah semua. Peniaga pun janganlah bagi masuk. Ni tak, lelaki tak boleh masuk. Perempuan boleh masuk. Ya. Waktu tu isteri saya masuk. Hari nak raya, esoknya nak raya. Ya. Yang keluar tu perempuan-perempuan semua tangan macam ni. Uish, kita kata kenapa? Ya. Macam tu keluar daripada tu. Rupanya dia buat mendi tu, ya tu lukis sampai ke sini. Ya, lukis sampai sini. Sifat mendi ya inai tu dia merah sampai sini. Ya, sini dah kurang. Kalau sampai bawah ketiak lagi tak nampak. Ya, sampai sini. Okey. Jadi itu termasuk dalam perkara zina, perhiasan. Boleh ke tunjuk ataupun tidak. Itu je perbahasan ulama. Wallahu alam. Kita teruskan ayat ni bagaimana Allah menyuruhkan kerana ini adalah zina yang boleh membawa kepada zina. Perhiasan yang boleh bawa kepada tarikan mata kaum lelaki. Itu pasal dikatakan jaga kehormatan, jangan menonjolkan perhiasan yang boleh yang ada pada dirinya melainkan yang biasa ada. Biasa uruf, kebiasaan manusia pakai. Lepas tu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung sampai ke dadanya. Itu kaedah pakai kain tudung sebenarnya. Pakai kain tudung, setengah orang tudung cekik kat sini je. Tak, itu tidak melengkapi ciri-ciri tudung yang dimaksudkan. Okey, dia kalau boleh tudung tu menutupi sampai ke dada, bahagian dada dia tu. Tutup. Itu maksud tudung. Kenapa? Dia berkaitan dengan, maaf kata, bahagian dada ke atas. Itu yang dijaga. Setengah orang ala kadar aja, ya. Baik. Kemudian Allah katakan lagi, wala yubdina zinatahunna illa, okey, kita bacakan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada siapa? Suaminya ataupun ayah mereka ataupun pak mentua ataupun anak lelaki mereka ataupun anak perempuan anak lelaki suami mereka, yakni anak tiri, ataupun adik-beradik lelaki mereka, ataupun adik-beradik anak kepada adik-beradiknya, anak saudara lelaki, ataupun anak saudara bagi adik-beradik perempuan, ataupun wanita Islam. Di sini ada perbahasan tentang aurah apabila disebutkan wanita Islam. Bagaimana kedudukan wanita kafir? Atau hamba-hamba yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan orang gaji tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, ataupun anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ni dia. Ya. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya, jangan mereka pukulkan kaki, hentak kaki itu.
Ini disebabkan orang zaman dahulu dia memakai gelang yang berbunyi pada kaki. Keting, 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 keting. Lepas tu lagu Hindustan. Okey. Dia hentakkan tung, tung, tung. Mak besarnya. Ya, kuatnya bunyi tung drum tu pada kaki dia. Ya, nak cerita dia ada gelang kaki. Ya. Okey. Sesungguhnya Allah katakan apa? Ia termasuk perhiasan yang disembunyikan pada orang luar, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kalau kita dah terbuat, terpakai, mudah-mudahan kita bertaubat. Ini menceritakan dalam kisah ini bahawa ayat-ayat ini mengisyaratkan kepada kita supaya berhati-hati daripada khutuwat syaitan. Berjaga-jaga supaya kita tidak terjebak dalam tipu daya syaitan. Ataupun bagaimana syaitan nak memasukkan kepada perkara yang haram. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah, kawasan larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkannya. Jadi perkara yang haram itu adalah larangan Allah, dan syubhat itu adalah jalan yang berbahaya yang boleh menyebabkan kita terjebak kepada perkara yang diharamkan. Ingatlah, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Wa innal fi jasadi mudghah. Okey. Dalam tubuh badan kita ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Bila baik jasad itu, maka baiklah segala tubuhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ala wahya qalb. Sesungguhnya ia adalah hati. Ya, ala wahya qalb, dia adalah hati. Okey, baik. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa tubuh badan kita dikontrol oleh satu benda. Satu perkara yang disebutkan ialah hati. Hati ini dia kontrol menjadi seorang itu baik ataupun menjadi seorang itu jahat. Oleh kerana itu peranan kita adalah wajib menjaga hati kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Jagakan hati kita daripada terjebak perkara-perkara yang terlarang. Kerana hati inilah yang akan menentukan kita bertakwa ataupun tidak, beriman ataupun tidak, bersih iman kita ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu pentarbiahan hati berterusan. Pentarbiahan hati yang paling penting sekali ialah pembentukan akidah. Pentarbiahan akidah yang membentukkan keyakinan yang mutlak kepada Allah, keyakinan yang bersungguh-sungguh kepada Allah, mengesakan Allah seperti mana yang Allah nak. Jika kita tidak mampu untuk mengikut atau menjaga hati itu seperti mana yang Allah nak, maka di situlah yang akan datang kefasadan. Oleh kerana itu, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan datang menuntut ilmu di alam maya begini pun menginputkan dalam manhaj kita ini keimanan yang betul. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Hati memerlukan iman yang betul menguasainya. Kalau iman tak betul, maka dia akan mengosongkan hati kita dan dia merosakkan. Dia menjadikan hati kita celau. Hati satu benda yang perlu dijaga, seperti orang kata menatang minyak yang penuh, ataupun seperti belian yang perlu dijaga elok-elok, yang sentiasa digilapkan, ya, dicuci, yang sentiasa dibersihkan, kerana ia akan menjadi penentu amalan-amalan kita. Daripada hati inilah yang akan menentukan syurga neraka kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melakukan solat, kalau kita bersedekah, tapi kita tidak beriman, tak guna juga. Abu Talib yang membela Rasulullah, membela Nabi akhir zaman dengan harta dia, dengan pangkat dia, dengan kekuatan yang ada pada dia, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Akhirnya, dia di dalam neraka. Keimanan dan keyakinan yang mutlak dan mengikutnya. Yahudi beriman kepada Allah, tetapi cara dia lainlah, tak betul lah. Tetapi dalam masa yang sama dia menolak risalah Rasulullah. Terus iman dia kafir kerana menolak risalah Rasulullah. Oleh kerana itu kita memerlukan, hati kita ini memerlukan pembersihan mengikut cara Rasulullah.
Jangan mengikut cara golongan-golongan orang yang sesat. Seperti dilakukan oleh orang-orang Kristian. Diikuti pula masyarakat kita di kalangan golongan sebahagian daripada golongan Sufism. Cara beriman kepada Allah dah lari. Orang beriman cara Rasulullah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman wahai Muhammad dan para sahabat, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Ya, kita beriman cara Rasulullah sedangkan kita tak pernah mendengar Rasulullah mengetahui sifat 20. Tapi masyarakat kita beriman dengan Allah cara sifat 20. Bercanggah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak faham bagaimana satu perkara yang telah diwahyukan kepada seorang nabi, seorang rasul yang di mana diamanahkan untuk menyerahkan kepada kita, tiba-tiba kita tinggalkan, kita cari yang selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah pula tu dahlah kita sesat di dalam akidah, sesat dalam ibadah, sesat dalam suluk, sesat dalam manhaj. Habis ke mana kita kesudahan? Minta lindung kepada Allah, tuan-tuan dan perempuan, minta lindung kepada Allah. Ini agama. Agama bukan satu benda yang boleh diciplak ataupun dicipta oleh manusia. Agama mesti diambil daripada sumber yang betul, menentukan syurga kita ataupun tidak. Oleh kerana itu hati ini perlu dijaga, ditanamkan. Anak kita yang kecil tu ditanamkan dengan kepercayaan kepada Allah, mengikut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Letakkan beriman kepada Allah, letakkan beriman kepada Rasulullah, ittiba'ur Rasul. Letakkan kepada mereka awal-awal kecil, permulaan kehidupan mereka. Letakkan Islam ini adalah agama yang mulia. Letakkan, tanamkan dan yakinkan mereka seperti mana kita kena yakin bersungguh-sungguh. Masalahnya kita tidak yakin, kadang-kadang kita tidak berapa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadikan kesilapan kepada kita. Maksudnya kita tidak yakin seperti mana yang diarahkan. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang mengetahui bagaimana kedudukan. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Okey. Bahawa hati perlu dijaga dan perlu dibaiki kesempurnaan hati itu. Maka di sini kita melihat kembali dalam kandungan hadis yang kita sambung balik. Sebab muka surat 105 yang keempat. Kalau tak salah yang keempat. Bahkan yang keempat, bahkan saking berhati-hati, tidak sedikit para ulama salaf yang meninggalkan hal yang mubah sebab mereka khawatir. Tidak sedikit pun ulama salaf yang meninggalkan hal-hal yang mubah sebab mereka khawatir terjerumus dalam perkara yang makruh ataupun haram. Kerana siapa saja yang menjauhi perkara syubhat dalam penghasilan dan dalam mata pencariannya, maka dia telah membentengi agama dan harga dirinya dari tundingan orang yang tidak suka. Ya, oleh kerana itu bila disebutkan para ulama salaf di sini ialah Rasulullah dan para sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Generasi yang terbaik ini, tiga generasi yang terbaik ini, mereka lah yang cuba menjauhkan perkara-perkara walaupun perkara itu mubah. Ya, harus, maksud mubah di sini harus, sedangkan ianya termasuk sama ada lara ataupun yang boleh mendatangkan kepada perkara yang makruh. Kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemisalan tentang perkara yang diharamkan oleh Allah sebagaimana hal area terlarang yang dibuat oleh para penguasa atau pihak yang tertentu bagi pengembala binatang ternak. Bahkan memberi gambaran tentang keadaan seorang yang dikelilingi dengan perkara-perkara yang syubhat seperti penggembala yang melepaskan ternaknya di dalam area terlarang. Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama ternaknya akan masuk ke area larangan. Demikian pula keadaan orang yang dikelilingi oleh banyak perkara syubhah
hampir pasti dia akan terjerumus dalam perkara yang diharam. Ya, perkara-perkara syubhah yang mana kalau kita dah terjerumus, mungkin kita akan terjebak dalam perkara haram. Oleh kerana itu jauhkan. Berbagai-bagai syubhah itu, apa yang penting, yang betul itu, apa yang mendatang ketenangan dalam hati kita. Hati kita akan berbicara. Tetapi bila datang perkara yang syubhah itu, maka dia tak tenang hati kita. Macam kita tak yakin. Okay? Ada hadis yang menceritakan perkara yang tersebut. Yang keenam, kemudian Rasulullah menerangkan bahawa dalam jasad manusia ada segumpal daging yang iaitu jantung. Okay, dia menjadi perbahasan yang disebutkan hati ataupun jantung. Setengah orang meletakkan hati, setengah orang meletakkan jantung. Tapi al-muhim, ya, perkara ni kena ada memang ada dalam tubuh badan manusia. Detikan hati kita kat mana tu wallahu alam, kita pun tak tahu. Al-muhim, ia disebutkan sebagai hati ataupun jantung. Ia berperanan sebagai penguasa dan raja dari kerajaan yang rakyatnya adalah semua organ. Apa saja perintah darinya akan dilakukan oleh tubuh. Jika jantung seorang itu baik, nescaya ia tidak akan mengeluarkan perintah kecuali kepada perkara hal-hal yang baik pula. Sehingga seluruh amalan yang bersangkutan baik pula. Sebaliknya, jika jantung itu rosak, maka ia tentu saja akan menyuruh kepada keburukan sehingga semua amalan-amalan menjadi buruk. Okey. Soalan itu agak sukar untuk difahami, jantung dan hati ini. Tapi yang penting, ianya adalah satu detikan dalam jiwa kita. Dan dia tidak menceritakan hukum zahir jantung hati kita. Maksudnya, kita ada sakit jantung, kita ada sakit hati, kan? Sakit jantung, urat-urat dia tu punya masalah, jantung tersumbat, jantung berlubang, ya. Itu jantung. Dan kita ada juga masalah sakit hati, terutamanya kalau orang yang kena demam kuning misalnya, typhoid. Okey, semua tu akan berhadapi dengan masalah hati. Itu zahir. Sakit yang tidak dikategorikan sakit dalaman batin. Sakit yang dikaitkan dengan agama. Okey, itu sakit yang dikaitkan dengan urusan kesihatan badan kita, biasa. Tetapi kalau sakit ini berkaitan dengan urusan hati dalaman, dia tidak boleh dicucikan dengan ubat-ubat. Dia tidak boleh pula nak pergi jantung kita bedah cuci, kan? Tak boleh. Ataupun pergi pada hati kita potong sikit ke, tak boleh. Tetapi hati yang sakit ini, yang rosak ini dicucikan dengan pelajaran yang kita dah belajar pada pelajaran yang lepas, ialah dengan istighfar. Ya, istighfar adalah satu perkara yang amat mustajab atau mujarab bagi pembersihan hati. Istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Lepas tu diikuti dengan membaca Al-Quran, diikuti dengan berbagai-bagai amalan-amalan soleh. Itu sahaja yang boleh membersihkan hati kita. Ya. Dan itulah ubat yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh kata, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, minta keampunan kepada Allah kerana Allah itu bersifat Maha Pengampun. Okay? Jadi insya-Allah bila hati kita bersih, dah baik, maka di sana datang kebaikan. Dan pastikan perbersihan dia mengikut cara yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru pembersihan tu betul. Kalau tidak, pembersihan tidak akan betul sampai bila-bila. Okey, kemudian ketujuh, kesimpulan inilah hadis yang agung lagi mulia. Ia merupakan satu kaedah antara kaedah-kaedah Islam dan satu pokok di antara pokok-pokok syariat, di mana terbangunnya di atas panji-panji kenabian dan kemilauan dan obor risalah yang bersinar. Ia termasuk jawami'ul kalam, sabda Nabi ringkas namun penuh hikmah, sehingga diperlakukan ulasan panjang dan tersendiri untuk menjelaskannya. Ini di antara kalimah yang disebutkan, ya, hadis agung di dalam usul-usul agama kita, di mana dia menyangkupi banyak perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dan kefahaman dari apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Di sini mengisyaratkan Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berkata mengikut hawa nafsu, tetapi ia berkata mengikut apa yang diwahyukan. Kelapan, para ulama telah bersepakat tentang keagungan hadis ini lantaran banyaknya faedah yang terkandung. Ia merupakan salah satu hadis yang darinya yang mencakupi seluruh ajaran agama Islam.
kononnya ada yang mengatakan bahawa hadis ini memuat sepertiga agama Islam, ajaran Islam. Sementara yang 1/3 termuat adalah hadis sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Dan sisanya terhimpun pada hadis tanda baik kualiti Islam seorang itu adalah meninggal perkara yang tidak bermanfaat. Ya, ini disebutkan Imam dalam kitab Imam An-Nawawi Matan Arba'in hadis 40 tu. Ya, hadis ini dimasukkan dalam usul iman. Yang macam mana 1/3. Ya, 1/3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan macam surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran, sulusul Quran. 1/3 Quran maksudnya ya di dalam 1/3 Quran menceritakan bahagian tauhid semata-mata. Ya. Dan itu dinamakan surah Al-Ikhlas, surah yang menekankan masalah tauhid. Okey. Kesembilan sabda Rasulullah, yang halal itu telah jelas dan haram itu juga jelas. Mengandungi maksud bahawa hukum segala sesuatu terbahagi dari 3 kategori. Halal yang jelas terang kehalalannya. Yang kedua, haram yang jelas lagi terang keharamannya. Serta ketiga, syubhat iaitu perkara yang tidak jelas hukumnya dan tentangnya. Rasulullah bersabda, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okay? Jadi bab yang pertama diterangkan dalam hadis ini, halal dah jelas, kita tak nak bicara dah, masing-masing kena belajar. Haram pun jelas, masing-masing kena belajar. Cuma berkaitan dengan yang ketiga, syubhat, yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh kerana kita tidak mengetahui, lebih baik jauhkan. Itu kaedah dia. Benda syubhat bila dah tak jelas, jauhkan. Ya. Makna sabda ini bahawa perkara syubhat hanya diketahui oleh segelintir manusia, iaitu mereka yang memang mendalami ilmu agama dari kalangan ulama, baik tentang nas, qiyas ataupun istihab, mengembalikan kepada hukum asal, iaitu asal segala sesuatu yang mubah atau yang lainnya. Okey, pertama, bila perkara-perkara yang syubhat ini, dia kena bergantung kepada para ulama yang membahasnya. Ya, bukan Pak Mat jual tempe tu ke yang menerangkan, ataupun engineer ke, ataupun doktor mata ke, ataupun orang yang ala kadar je. Ustaz-ustaz ala kadar. Bukan. Perkara syubhat mesti diterangkan oleh orang yang mahir, terutamanya majlis fatwa. Mufti-mufti. Mereka yang kena jelaskan. Okey? Kerana apa? Kerana ia berkaitan dengan masalah nas, qiyas. Ya, bila sebut nas, secara automatik orang jahil tidak boleh berbicara. Walaupun dia tu engineering, walaupun dia kontraktor, walaupun dia doktor, dia bukan bidangnya. Oleh kerana itu kita melihat kadang-kadang seorang doktor daripada bidang-bidang tertentu membicarakan tentang agama, bermasalah. Kita lihat ada masalah dia. Bunyi cantiklah, kenapa orang awam yang mendengar. Orang yang ada ilmu mendengar ada banyak kesalahan. Begitu juga kadang-kadang kita mendengar daripada moderator ataupun kita mendengar daripada orang-orang yang tertentu ya membicarakan tentang agama, mereka bukan dari bidang agama. Mula mencampurkan hadis sahih kepada diketengahkan hadis dhaif, hadis palsu. Sedangkan ustaz-ustaz yang ala kadar ni pun ya berbicara, dia belajar agama tapi masalah hadis pun dia tak kenal, akhirnya dicampur hadis palsu, nak sokong nabi konon. Ya, lepas tu dibuatlah cerita ittifaq Rasulullah dengan hadis-hadis palsu dia. Ya, semua benda-benda palsu. Nampak tak? Itu baru ustaz, apatah lagi kalau orang lain. Oleh kerana itu kita menasihat kepada, ya tak apa berdakwah kepada doktor-doktor, orang-orang yang terlibat dalam segi dakwah tak apa, tetapi kena berhati-hati, kena ada ilmu. Dia tidak boleh membicarai mengatasi para ulama. Kerana mereka berbicara atas dasar kejahilan. Ya, sedangkan para ulama berbicara atas dasar dalil. Ya, dan saya nasihat tuan-tuan dan puan-puan supaya kembali kepada para ulama. Macam kami sendiri, rujukan kami kepada ulama-ulama seperti di Majlis Fatwa di Arab Saudi. Ulama-ulama besar di Jordan misalnya. Ulama-ulama besar yang kita iktiraf sebagai ulama sunnah yang menjaga agama ini. Baik. Jika ada mujtahid
telah berijtihad halal dalam menentukan hukumnya, maka hukumnya hanya ada dua kemungkinan, halal ataupun haram. Jika dalilnya tidak ada, maka bersikap warak terhadapnya dengan meninggalkan perkara tersebut lebih utama. Kalau ulama telah berijtihad, dia akan keluar fatwa sama ada halal ataupun haram. Tetapi jika tidak muncul halal ataupun haram, maka dikatakan lebih baik tinggalkan. Kerana sikap seperti inilah yang dikatakan warak, diisyaratkan oleh sabda Rasulullah, maka barang siapa yang mencegah dirinya dari perkara syubhat, nescaya dia telah menjaga agama dan harga diri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menjauhkan diri daripada syubhat, pertama, itu yang paling utama, menjaga agama kita. Agama kita terjaga. Yang kedua, diri kita, maruah kita pun terjaga. Ya, subhanallah. Perkara yang nampak simple, tetapi ianya berkait sama sekali semua perkara. Sama ada perkataan, ucapan kita, perbuatan kita, semua ada halal haram dan syubhat. Pasal kita dilarang, ya, para ulama dilarang banyakkan perkara-perkara yang menggelakkan. Inna kasratud dahq tumitu qalb. Kerana perkara yang menggelakkan boleh mematikan hati. Satu. Dan kedua, kalau banyak berseloroh, banyak melawaknya, kehormatan itu akan terjejas. Para ulama ataupun tak kiralah orang yang berpangkat ini, bila dia terlampau banyak sangat berseloroh yang menyebabkan lawak, ya, dia punya maruah tu akan terjejas. Ya, oleh kerana itu, buatlah berpada-pada ataupun berhati-hatilah dalam perkara syubhah. Wallahu a'lam bissawab. Selesailah kita dalam tajuk ini dan kita akan masuk tajuk yang berikutnya, menghindari syahwat dunia. Bab yang berikutnya, menghindari syahwat dunia. Hadis ke-31 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ta'isa 'abd dinar wa dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Maksudnya, binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, binasalah hamba pakaian. Iaitu orang yang jika diberikan dia redha dan jika tidak diberikan dia tidak redha. Ya, subhanallah. Kosakata kita ambil sedikit kosakata kerana ada kalimah yang menarik di sini. Ta'isa mengikut pola farihah. Huruf pertama difathahkan dan huruf kedua dikasrahkan, artinya binasa, hancurlah, celakalah atau dekat dengan keburukan dan jauh dari kebaikan. Itu maksud ta'isa. Ya, ta'isa ni maksudnya binasalah kamu atau celakalah kamu atau kejahatan tu atau keburukan itu akan lebih rapat dengan kamu. Ya. Abdud dinar, hamba kepada dinar. Ya. Adakah kita ni hamba kepada dinar? Satu persoalan. Ya. Ataupun zaman sekarang dia tak sebut dinar, dia sebut duit, hamba pada harta keuangan. Pasal dinar di zaman dahulu adalah digunakan dalam sistem ekonomi pada zaman dahulu ialah dinar dan dirham. Dinar dan dirham. Dan konsep itu amat penting sampai hari kiamat. Ingat tu tuan-tuan dan puan-puan, dinar dan dirham mempunyai fungsi yang amat penting. Kerana duit kita semua berasal daripada emas. Duit kita ni ya dicagarkan kepada emas, baru jadi duit kertas. Tetapi tahu ini bab kata orang konspirasi Saudi lah, Yahudi ke Saudi pula. Konspirasi Yahudi ya, yang dikatakan mana duit ini dulu dolar Amerika, $1 dikiaskan kepada berapa pound emas kan. Tetapi selepas berlaku sistem riba, maka tidak dibuat. Kenapa? Dia tahu duit mereka dicetak bukan di atas dasar emas. Ya. Itu semua kita, kalau yang siapa dah belajar, dia tahulah. Ya. Oleh kerana itu, kedudukan emas amat penting di dalam sebuah negara. Kena ada untuk menentukan kestabilan keuangan kita. Kalau tidak, sistem kita dah dipengaruhi oleh Yahudi. Sistem bank-bank kita semuanya berkaitan dengan bank dunia.
yang menggerunkan kenapa emas tidak dalam keadaan yang stabil, tapi keuangan kita tidak stabil. Itu di antara perkara yang menjadi isu. Dan kedua, emas, ya, apabila duit kertas ini bila-bila masa kalau Bank Dunia kata tak laku, maka tak laku. Kita melihat Zimbabwe satu ketika dahulu, tu dia pegang duit setebal ini. Kalau dulu pegang duit setebal ini, kereta sebiji boleh dapat. Tapi sekarang duit setebal ini, ya, bakar pun dah tak jadi masalah. Rubel, sewaktu Soviet Union yang berkuasa menawan Rusia, menawan Afghanistan apa semua pada zaman tu. Ya, tiba-tiba rubel mereka kalah dan rubel jatuh. Kedudukan duit yang jadi nilai tak berlaku. Tak ada nilai. Oleh kerana itu, emas amat penting. Dan kita galakkan bagi mereka ada aset yang berbentuk emas, simpanlah. Ya, ada duit yang mana tak bergerak, belilah emas, simpan emas. Lebih better. Kenapa? Saya teringat saya bermula belajar simpan emas ni pada dalam tahun 2010. Ya. 2010. Waktu tu 2009. Emas harga dia dalam berapa sen je? RM98 rasanya 1 gram. Bayangkan kalau saya simpan RM98 waktu itu sampai sekarang keluar RM98. Tapi waktu itu simpan 1 gram RM98, maka sekarang emas RM250. Kan? Lain. Okey, ala kulli hal betapa pentingnya emas. Ya, Allah dah jadikan emas ini dan perak satu logam yang bernilai tinggi. Okey, baik, kita tengok. Binasalah hamba dinar. Yang dikategorikan dinar itu kebiasaan dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Ya, 4.25 gram. Dan binasalah hamba dirham. Dirham dikaitkan dengan perak, emas, dinar dan dirham, perak. Okey. Kemudian dan binasalah harga maksudnya kecelakaan lah. Baik. Al-abdu dinar, penyembah dunia dengan cara memburunya, penggunaannya kata dinar, dirham dan pakaian sutera hanya untuk perumpamaannya. Menurut At-Tayyibi, penyebutan kepada hamba dalam konteks hadis ini memberi kesan orang yang bersangkutan tenggelam dalam kecintaan dan syahwat dunia. Dia diibaratkan sebagai tawanan dunia yang tidak pernah lepas dari cengkamannya. Okey, baik. Jadi dikatakan hamba kepada dunia, dia bukan hamba dunia, dia hamba Allah juga. Tetapi dikaitkan dia sebagai hamba dunia disebabkan hidup dia dunia. Emas sibuk duk kira emas, waktu solat dia tak layan, itu yang menyebabkan dia jadi hamba dunia. Waktu apa pun sekalipun dia tak waktu solat datang dia tengah buat apa sekalipun, itulah yang menyebabkan dia jadi hamba dunia. Waktu solat datang dia sibuk dengan game, hamba dunia. Waktu solat datang dia sibuk dengan TV, hamba dunia. Waktu solat dia datang sibuk dengan masakan dia, ya. Mungkinlah terlewat sikit bagi kaum perempuan, ya. Kita katakan awal waktu. Itu pasal dia kena menyusun supaya dia menjadi hamba Allah. Dan lepas tu tak apalah, carilah dunia. Walaupun nampak macam dia tu hamba dunia, tapi dia puncanya menjadi hamba dunia apabila dunia itu dibesarkan di waktu kewajipan pengabdian itu datang. Tu puncanya. Misalan, okey, waktu solat datang dia sibuk dalam urusan apa? Itu hamba dunia. Waktu harta dia banyak dikira, datang solat dia tak layan, lepas tu dikira waktu zakat dia tak bayar, itu hamba dunia. Tetapi kalau waktu solat dia datang walaupun dia jutawan bilioner, ya, itu bukan hamba dunia, itu hamba Allah. Waktu zakat dia datang dia tunaikan, itu hamba Allah. Oleh kerana itu konsep hamba ini maksudnya dia mengikut kehendak apa yang dia pegang. Okey. Utiyah dibaca dengan pola mabni majhul, demikian pula kata yutha. Apa dia? Yu'ta. Hadis ini adalah kaitan dengan firman fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Jika mereka diberikan sebahagian daripadanya, maka mereka bersenang hati.
Dan jika mereka tidak diberikan sebahagian daripadanya, maka dengan serta mereka menjadi marah. Ini sifat orang munafik yang disebutkan dalam surah At-Taubah. Maka kita lihat apakah kandungan hadis ini, dan insya-Allah kita jadikan ia sebagai pengajaran kepada kita supaya kita tidak menjadi hamba dunia, hamba apa juga dalam urusan dunia, dan juga tidak menjadikan kita kepada orang yang lalai dengan arahan Allah. Pertama, ibadah adalah apa saja yang dimaksudkan untuk mendapatkan redha Allah dan keselamatan di hari akhirat. Barang siapa yang beribadah semata-mata kerana dunia, maka tidak ada yang hendak dia cari dan dapat kecuali mendekatkan kepada dunia. Berarti juga dia telah menjadikan hamba dunia sekaligus menjadikannya sebagai sembahan selain Allah. Sesungguhnya dia akan celaka, hancur dan terjatuh dalam langkahnya dan tidak lagi punya penampang kecuali jika Allah menyelamatkannya dengan memberi kesempatan untuk bertaubat nasuha. Okey. Jadi orang yang menjadikan dirinya hamba dunia seperti mana yang saya katakan tadi, apabila datang kewajipan, apa yang dilakukan? Oleh kerana itu, kaedah-kaedah ini amat penting bagi kita faham. Misalan, kita tengah solat sunat, mak panggil. Solat sunat, mak panggil jawabnya wajib. Ayah panggil, itu hukumnya wajib dijawab. Tinggalkan sunat, pergi ke wajib. Itu kaedahnya. Bila bangun, orang dah mula iqamah, dia tengah solat sunat, bila berlaku iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak melakukan solat wajib. Ya, dia masih lagi dalam solat sunat. Bila imam angkat je takbir Allahu Akbar, maka waktu itu dia kena berhenti sebenarnya. Kenapa? Wajib telah berdiri. Kalau dia solat sunat, sunat dia tidak diterima. Kerana kaedah bila sunat bertemu wajib, ambil yang wajib. Itu kaedah. Dan begitu juga dalam urusan dunia, seharusnya dia kena faham dunia mubah. Perkara mubah. Dan menyaut seruan Allah wajib. Maka yang mana perlu didahulukan? Ustaz nak mencari rezeki wajib, ustaz. Wah, tu dia digunakan dalil. Ustaz nak mencari rezeki wajib. Solat wajib. Mana nak dahulukan? Sudah pening kepala kita. Ya, solat wajib, cari rezeki wajib. Solat wajib, cari rezeki wajib. Dia lupa. Solat wajib, cari rezeki wajib. Rezeki datang daripada Allah yang disembah. Jadi solat wajib. Cari rezeki, tak jumpa rezeki. Okey, dapat rezeki banyak. Tiba-tiba langgar PKP. Kena selamat 50,000 misalnya. Habis duit gitu saja. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah-kaedah yang begini amat penting. Kita fahami. Ya. Solat, urusan dengan Allah mesti didahulukan walau bagaimana sekalipun. Suami panggil, mah tengah solat. Wajib. Mana? Kalau tak jawab, kena lepuk. Kan? Teruskan solat. Settlekan solat. Yang suami itu tak solat, kenapa? Panggil, pergilah ke masjid. Ya, sibuk sangat. Dia kaedah dia begitu. Wajib kepada Allah dijawabkan. Okey, baik. Dan kalaulah tidak, dia masih lagi dengan urusan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, agak menarik ya. Kita ni agak menarik kerana kita bila sebut tentang mencari rezeki itu, ya, kita lupa bahawa dalam Al-Quran menceritakan bagaimana Allah mengangkat golongan-golongan orang yang beriman ni, yang menjaga diri mereka itu supaya mengetahui cari rezeki wajib, solat wajib. Ya, kedudukannya akan mendapat lebih besar. Dan ayat ini ditujukan kepada peniaga-peniaga. Kita buka Suratun Nur. Ini dia orang yang cari rezeki yang paling baik. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Suratun Nur ayat yang ke-37. Muka surat 355, juzuk ke-18, surah yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati
wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan, ayat ini untuk peniaga. Maha suci Allah. Dia tak pergi. Kita tak jumpa ayat yang begitu hebat. Ini menunjukkan kelebihan orang yang berniaga. Ya. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya, cari rezeki tu, dan tidak pula oleh jual belinya, dari mengingati Allah, dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatannya menjadi goncang. Nampak tak? Itu orang yang mencari rezeki, kemuncak di antara mencari rezeki yang terbaik perniagaan. Takut. Dirikan solat pada waktu dia. Apa semua berkaitan. Nampak tak? Kita cari ala kadar rezeki tak ke mana pun. Kan? Tapi tinggal solat. Na'udzubillah min zalik. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah kurniaannya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tuan-tuan dan perempuan, ni dia peniaga, ya, mencari rezeki yang mana Allah berikan dengan tanpa batas disebabkan mereka beriman dan bertakwa. Dan Masya Allah, sehari dua sahabat berdoa, tolonglah Ustaz, berkata tolonglah Ustaz doakan. Ya, Allah uji dia dengan perniagaan. Tuan-tuan dan puan-puan, doalah sahabat-sahabat kita. Ya, Allah mudahkan rezeki mereka. Allah mudahkan rezeki mereka. Kerana mereka sahabat-sahabat kita yang cuba menganut akidah yang benar, yang membawa perjalanan yang betul. Tapi Allah uji sedikit. Saya katakan sabar dan berdoa. InsyaAllah jalan akan selesai tak lama lagi kalau kita ikhlaskan. Baik, kedua, tentang jenis orang yang digambarkan dalam hadis ini, maka seluruh relung hati dan aktivitinya hanya terkait semata-mata kerana dunia. Jika mendapat bahagianya dari dunia, maka dia akan senang. Bahagiannya dari dunia, dia akan senang, bahagia dan lega. Namun jika tidak mendapat bahagiannya, maka dia pun marah, mereka murka dan bergusar. Allah berfirman saat mensifatkan orang-orang munafik, dan di antara mereka ada orang yang mencela tentang pembahagian zakat. Jika diberi sebahagian daripadanya, mereka bersenang, tetapi tidak diberi sebahagian daripadanya, dengan serta mereka menjadi marah. Ini di antara golongan yang dikatakan orang munafik, yang mana dia bersyukur apabila dibagi, tak bersyukur marah. Tak bersyukur tu tak apa, tapi dia tak marah tak apa. Ini jenis tak bersyukur pula tu dia marah. Ini yang masalahnya. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kita nampak ini perbuatan orang munafik. Saya nasihat kepada sahabat-sahabat kita, terutamanya yang pendengar. Kadang-kadang bila, ialah tak kira lah, kita berbicara tentang misalnya kerajaan memberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya satu ketika kerajaan pernah bagi BRIM. Kalau kita merasakan kita tak perlu, jangan ambil. Salah tu. Kita rasa kita dah cukup, tapi kita nak juga. Ada yang tak kena. Lepas tu, kalau misalnya kita tak dapat, kita perlu tapi tak dapat, bila tak dapat kita marah. Salah tu. Itu bukan kaedah kita. Kaedah kita mentaati pemerintah. Dapat tak dapat, ya kita nak, tak dapat, sabar. Ini kita melihat orang-orang yang ialah tak bertanggungjawab dalam bersifat berselisih pandangan, tak setuju dengan cara yang tidak profesional, yakni tidak mengikut syariat. Mula mengkritik, mula kadang-kadang dia lukis gambar, lukis kata-kata fitnah kepada orang yang tertentu. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai begitu. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Kerana kita bukan beradab begitu. Kita diarahkan bersabar apa juga berlaku dalam dunia fitnah, dan selesaikan dengan cara yang dibenarkan. Ya, bersabar dan selesaikan dengan cara yang dibenarkan, dan berdoa kepada Allah supaya Allah menyelesaikannya.
Ini masalahnya kita pun solat tunggal langgang, lepas tu tak berdoa, lepas tu mula gunakan hawa nafsu kita sebagai jalan penyelesaian. Ketiga, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Syarah Tauhid mengulaskan, adapun tentang beramal untuk mendapat dunia, maka ada 3 kategori dalam masalah ini. Beramal untuk mendapat dunia ada 3 kategori, kata Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Pertama, apabila niat seorang hamba untuk mendapatkan bahagian dunianya sahaja dan sedikit pun tidak terdetik dalam benak hatinya untuk mendapatkan kerana Allah dan keredaannya di negeri akhirat, maka orang semacam ini tidak akan mendapat sedikit pun bahagian di negeri akhirat. Pekerjaan jenis ini tidak akan dilakukan oleh orang yang beriman, kerana bagaimana lemahnya keimanan seorang hamba, pasti dia tetap ingin mendapat wajah Allah dan bahagian di hari akhirat. Pertama, orang yang tidak ada niat pun untuk akhirat. Terutamanya macam orang kafir lah, clear. Orang kafir memang tidak beriman. Tetapi orang manusia ini tidak ada niat pada hari akhirat. Tak ada langsung nak mikirkan untuk akhirat. Ya, orang ni kategori yang pertama. Kategori kedua, apabila niat ingin mendapat wajah Allah sekaligus ingin mendapatkan bahagian dunia, sementara dunia dua diniat kadar seimbang, maka orang semacam ini meskipun tetap dianggap beriman, namun keimanan, tauhid dan keikhlasannya ada kekurangan. Sehingga pahala yang akan diperolehi berkurang sesuai dengan kekurangan keikhlasannya. Dan golongan yang kedua mencari dunia dengan urusan dunia dan akhirat tu ada juga sikit-sikit. Yang pertama tadi dunia semata-mata. Ya, tak ada langsung fikir tentang akhirat. Yang ni dunia, akhirat adalah sikit, alhamdulillah. Ada juga tu, ustaz, saya ada. Semayang saya jaga pada akhir waktu kan, sibuk-sibuk terpaksa lah. Okey. Orang yang begini kategori yang kedua. Dan yang ketiga, apabila dia beramal hanya untuk Allah dan murnikan keikhlasannya sampai kadar sempurna, tetapi kemudian mengambil sesuatu dari amalnya itu yang dijadikan sebagai sarana untuk menumpang agamanya, seperti imbalan yang dijanjikan kepada pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, atau seorang pejuang yang disisihkan bahagiannya dari harta rampasan perang, atau semisalnya, maka yang demikian tidak berdampak apa-apa pun terhadap amal tauhid dan bersangkutan. Kerana yang dia ingin dari amalannya adalah kemenangan di negeri akhirat. Tentang balasan yang diperolehinya di dunia, maka dia tidak bertujuan untuk meraihkan kecuali hanya sebahagian saja kerana menolong dalam menjalankan agamanya. Yang ketiga ini orang yang betul-betul ikhlas. Memang ada. Dia buat kerana Allah, dapat tak dapat tak kisah bagi dia. Ada golongan macam ni. Dia buat kerana Allah, dia solat, jaga waktu, jaga zakat dia, ya. Alhamdulillah, untung, kadang-kadang rugi, dia tak menjadi masalah, tak pernah kecewa. Dan dia bagikan kepada apa yang orang yang layak. Lepas tu dia tidak pula menghentam orang yang tak bagi kepada dia. Kerajaan bagi tak bagi kan tak jadi masalah bagi dia. Ya, dia redha. Yang penting aku ada urusan yang aku lakukan semata-mata untuk mencari ganjaran akhirat. Orang yang ketiga ni dia akan mendapat dunia dan akhirat. Orang yang kedua ini tadi dia dapat dunia dan akhirat, tapi akhirat dia kurang. Orang yang pertama tadi dia tak dapat apa-apa di akhirat, dunia mungkin dia dapat dan mungkin dia tak dapat. Lalu rugilah dia di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, jadikan kita orang yang membeli akhirat. Kita buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Semestinya. Tetapi bila kita buat bukan kerana Allah, di sana bercampur baur akan berlaku. Mungkin dunia kita dapat, akhirat pun dapat ala kadar aja. Ya, maka rugilah kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang pertama tadi, dunia dia dapat, akhirat tak dapat. Ataupun dunia dia tak dapat, akhirat pun dia tak dapat. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ya kita jadikan diri kita di antara hamba-hamba yang terbaik, ya, mengikuti arahan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjaga agama kita, kita melakukan kerana Allah, dan juga yang paling penting dalam pelajaran kita hari ini, jaga hati kita dengan sebaik-baik yang mungkin, ubati hati kita dengan istighfar dan bertaubat, lazimkan kita dengan Al-Quran dan lazimkan kita dengan majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita harta yang melimpah ruah yang penuh dengan keberkatan, zuriat yang terbaik untuk kita menjadi zuriat yang saleh, membimbing kita ke dalam syurga, dan yang paling kita
harapkan Allah selamatkan kita pada hari-hari fitnah ini, hari-hari fitnah akidah. Allah selamatkan kita hari-hari fitnah wabak COVID-19. Allah selamatkan kita, dan bagi mereka yang dah kena, mudah-mudahan Allah sihatkan dan Allah beri ganjaran pahala yang sebesar-besarnya supaya kita merasakan di sisi Allah itu lebih baik daripada segala-galanya. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la